Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tajuk bab 8 graf fungsi dengan subtopik 8.2 tajuk graf fungsi. So untuk hari ini kita akan belajar tajuk 8.21 iaitu membina jadual nilai. Kita lihat dalam 8.21 kita lihat contoh dekat sini macam mana nak bina jadual nilai. Kita ada contoh bina satu jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 5 tolak x bagi nilai x sama dengan negatif 2 tolak negatif 2, negatif 1, sifar dan 1. Dia nak suruh bina jadual. Dia bagi fungsi dan juga nilai bagi x. Kita ada penyelesaian. Kita lihat penyelesaian dekat bawah ni. Katakan nilai yang kita ambil, nilai yang pertama x ialah negatif 2. So, kita ada fungsi y sama dengan 5 tolak x. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita gantikan nilai x dengan negatif 2. Pastikanlah masukkan dalam kurungan. Masukkan dalam kurungan. So, y sama dengan 5 tambah 2 iaitu y sama dengan 7. Jadi jika x negatif 2 kita akan dapat nilai y ialah 7. Dan kita buat yang seterusnya. Katakanlah apabila x itu negatif 1. Kita ambil setiap nilai. X itu ialah negatif 1. So y sama dengan 5 tolak x. So 5 tolak negatif 1. Kita akan dapat 5 tambah 1 dan y ialah 6. Kita buat untuk semua nilai x yang diberi. Apabila x sama dengan sifar, y sama dengan 5. Apabila x sama dengan 1, y sama dengan 4. Tapi ini ialah pengiraan dia. Dia suruh bina jadual nilai. So, macam mana nak bina jadual nilai? Untuk y sama dengan 5 tolak x, kita binalah jadual di mana x di atas, y di bawah. Kita kena faham maksud ni. Apabila x negatif 2, masukkan nilai y ialah 7. Apabila x negatif 1, kita masukkan y ialah 6. Apabila x sifar, y 5. Apabila x 1, y 4. Masukkan dalam jadual. Kita lihat contoh yang lain. Ini ialah bagi fungsi linear. Kenapa saya kata linear? Sebab pemboleh ubah ni kuasanya ialah 1. Dia tak ada tulis apa-apa kuasa lain kat sini. So, ini adalah kuasa 1. So, kita lihat yang seterusnya. Bina satu jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Dengan julat bagi x ialah negatif 1. X ni lebih besar atau sama dengan negatif 1. Tapi kurang atau sama dengan 2. So, kamu kena fahamlah apa maksud ni. Maksudnya nilai x ni berada di antara 1 dan 2. Termasuklah negatif 1 ni sebab dia ada tanda sama dengan dekat sini. So, penyelesaian dia sama macam tadi. Kita buat setiap satu. Daripada negatif 1 sampai 2, kita ada nombor berapa? Daripada negatif 1 sampai 2, kita ada negatif 1, sifar, 1, 2. So, kita kena buat semua tu lah. So, masukkan nilai apabila x negatif 1. Masukkan. Jangan tertinggal kuasa 2-nya. Y sama dengan 2 tolak 1. Y ialah 1. Kita cuba lagi kalau apabila x itu ialah sifar. So, y sama dengan negatif. Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 1. Ini ialah fungsinya. So, masukkan nilai x. Gantikan nilai x dengan sifar. Buat jawapan dia. Begitu juga untuk 1 dan 2. Dah selesai semua julat dia tu. So, kita masukkan dalam jadual. So, x, y. Apabila x negatif 1, y 1. Apabila x sifar, y 1. Apabila x 1, y 1. Apabila x 2, y 7. Itu ialah cara membina jadual nilai. So, kenapa kita nak bina jadual nilai ni? Supaya kita boleh melukis graf. Melukis graf dengan jadual tu lebih mudah dilihat.
kita lihat langkah-langkah untuk melukis graf. Okay, sebelum kita lihat, kita tengok dulu tajuk dalam kita dah belajar tingkatan 1, iaitu tajuk koordinat. Okay, jadi kalau koordinat sifar-sifar, kita tahu dia ialah asalan. Kita tandakan dia sebagai O sini. Okay, paksi X. Okay, paksi X juga dikenali sebagai paksi mengufuk. Okay, jadi kamu kena fahamlah istilah-istilah ni. Paksi mengufuk tu yang mana? Ni paksi X. Okay, yang baring macam ni. Okay, paksi Y disebut sebagai paksi mencancang. Bila saya sebut paksi mencancang, kamu tahu dah dia ialah paksi Y, tegak ke atas. Okay, sampai bawah. Okay, tegak. Okay, so cara untuk melukis graf. Pertama sekali kamu mesti bina jadual nilai. Mesti ada jadual nilai supaya senang kamu rujuk. Okay, kemudian lukis paksi dengan setiap skala. Dengan betul lah. Okay, dengan betul. Okay, kemudian plotkan titik X dan Y. Okay, bagi pasangan tertib daripada jadual nilai. Sambungkan titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Okay, kalau garis lurus, kamu lihat dia ialah graf garis lurus, kamu perlu gunakan pembaris lah. Kalau lengkung, tak boleh gunakan apa alatan, kamu kena gunakan freehand untuk melukis lengkung yang licin. Tidak ada sambungan-sambungan lain. Okay, kita lihat contoh. Okay, hari ini kita akan lihat contoh soalan satu ni. Okay. Y sama dengan 2X tambah 4. Okay, kita ada fungsi, lengkapkan jadual nilai di bawah. Okay, Y sama dengan 2X tambah 4. Dia ada jadual nilai di sini. Okay, soalan B. Kemudian dia suruh kamu lukis. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Lukis graf bagi fungsi. Itu dari negatif 2 hingga 3. So, kita lihat soalan A. Sebenarnya dia dah bagi clue lah kat sini. Negatif 2 hingga 3. Inilah negatif 2 hingga 3. So, untuk soalan A, kamu perlu lengkapkan jadual nilai. Dia dah ada sifar 6 dan 10. Kamu carilah. Apabila negatif X sama dengan negatif 1, masukkan nilai X. Okay, kamu akan dapat Y itu ialah 2. Apabila X itu ialah sifar, so gantikan X dengan sifar, kamu akan dapat Y 4. Okay, begitu juga X sama dengan 2, kamu akan dapat nilai Y itu ialah 8. Masukkan pada jadual nilai. Okay, dah dapat ini. Okay, soalan B kita lihat. Soalan B. Okay, soalan B dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okay, dan seterusnya lukiskan graf fungsi dari 2 hingga 3. Okay, tadi kita dah ada jadual nilai. Okay, so langkah pertama, soalan ini perlukan kertas graf lah. Perlukan kertas graf. Okay, langkah pertama, kamu perlu melukis paksi mengikut skala yang diberikan. Okay, contohnya saya ada skala paksi X kepada 2 cm. Okay, skala pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okay, untuk paksi X. Okay, so saya ada kertas graf dekat sini. Paksi X ialah paksi yang mengufuk ni. 2 cm kepada 1 unit. Ini ialah 2 cm. Okay, kalau kamu ukur pada kertas graf kamu, ini ialah 2 cm. Iaitu dengan jarak 10 petak kecil. Okay, 2 cm dia ialah sama dengan 10 petak kecil. Okay, so kamu masukkanlah. Untuk paksi Y pun sama juga, tapi 2 cm kepada 2 unit. Okay, apa maksud dia? Kita lihat untuk pada paksi X, okay, kita ada origin kat situ, sifar. Okay, kalau 2 cm kepada 1 unit, setiap 2 cm, setiap 10 petak kecil, nilai dia, jaraknya adalah 1, 1, 1. Okay, sebelah kiri sifar ialah negatif 1 lah, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sebelah kanan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okay, so kita kena labelkan X, kena labelkan Y. Okay, itu ialah untuk paksi X. Untuk paksi Y, kita letaklah senggat dekat sini. Ada senggat kecil-kecil ni. Setiap 10 petak kecil, kamu tandakan satu senggat. Okay,
Untuk paksi Y, 2 cm kepada 2 unit. So, setiap 10 petak kecil, 2. 2 dengan jarak 2, 2, 2. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sebelah atas sifar ialah nombor-nombor positif. Di bawah ialah nombor-nombor negatif. Okay. Selepas kita dah lukis paksi, apa perlu kita buat? Plotkan titik-titik. Okay. Berdasarkan jadual nilai tadilah. Okay. So, kalau ada negatif 2 sifar. Okay, negatif 2 sifar maksudnya dekat sini lah. Negatif 2, ini ialah X, ini ialah Y. Negatif 2 sifar, Y dia sifar, tak bergerak. So, kamu stay kat situ lah. Okay, negatif 1, 2. So, kamu ada negatif 1 pada paksi X, 2. So, naik atas lah. Negatif 1, 2. Sifar 4. Pada X sifar, Y dia 4. So, dekat situ. 1, 6. 1, 6. Y 6. So, di sana. 2, 8 dan 3, 10. Okey. Ini ialah graf garis lurus. Sebab fungsinya tidak ada, pemboleh ubahnya tidak ada kuasa 2. Dia semua kuasa 1. So, ini kamu perlu sambungkan titik dengan menggunakan pembaris. Ini chain lah. Sambungkan semua titik. Okey. Bila dah dapat macam tu, so dah betul lah. Okey, kalau dah kena semua titik, graf kamu dah betul. Okey. So, itu ialah untuk cara membina graf. Skala paling penting. Skala dalam membina graf paling penting. Kena buat dengan betul. Okey, so untuk hari ini kita belajar pembinaan graf dan membina jadual nilai sahaja. Okey, sebenarnya ada pelbagai lagi bentuk graf, bukan sahaja graf garis lurus. Okey. Okey, kita boleh lihat dalam buku teks ada pelbagai bentuk graf. Okey, ada pelbagai bentuk graf. Okey, contohnya dekat sini kita ada fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. So, ini bila ada kuasa 2, ada satu yang berkuasa 2, kuasa tertinggi dia ialah kuasa 2. So, ini kita panggil graf kuadratik. Okey, so ada tips dekat sini. Okey, macam mana nak melukis? Mesti pensel yang tajam. Okey. Kemudian, kalau dia fungsi yang tertinggi ialah kuasa yang tertinggi dalam bagi pemboleh ubah ialah kuasa 3, kita panggil graf kubik. Okey, graf kubik. Kamu boleh lihatlah graf kubik. Dia akan jadi macam ni. Okey, graf saringan. Okey, macam-macam bentuk graf. Okey, hari ni kita cuma tengok contoh 5 sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.